Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung tutorial kita dengan topik pembeli ubah dan jenis data. Sebelum ni kita dah tengok dan kita dah pernah pakai pembeli ubah. Kita tahu dia satu tempat atau satu bekas di mana kita boleh simpan nilai kita. Jadi hari ini kita akan explore konsep ni dengan lebih mendalam. Baik, pertama sekali kita tengok apakah yang dimaknakan dengan pembeli ubah. Dari segi teknikal, pembeli ubah ni adalah nama bagi lokasi memori di mana nilai kita disimpan. Ingat dua keyword ni, lokasi memori dan nilai. Dalam bentuk umum, saya boleh kata pembeli ubah ni adalah satu bekas di mana nilai kita disimpan. Dan tempat di mana nilai kita disimpan ni adalah di dalam RAM. RAM bermakna Random Access Memory. Bawah ni satu contoh gambar RAM yang kita pakai dalam komputer kita. Sebelum kita tengok pembeli ubah dengan lebih mendalam, saya bagi pengenalan sikit dekat jenis-jenis memori dalam komputer kita. Jadi dalam komputer kita, kita ada dua jenis memori, memori primer dan memori sekunder. RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory, dia bawah kategori memori primer. Hard disk dan thumb drive yang kita cucuk dekat CPU kita tu, dia bawah kategori memori sekunder. Untuk memori utama, perbezaan antara RAM dan ROM terletak dalam sikap dia. RAM, dia bersikap volatile, maknanya data akan hilang jika punca kuasa dimatikan. Jadi bila saya simpan data dalam RAM, once saya tutup komputer saya dan saya buka balik, data tu dah tak ada. Tapi untuk ROM, dia bersikap tidak volatile. Maknanya, data takkan hilang jika punca kuasa dimatikan. Jadi saya tutup komputer dan saya buka balik, data tu akan kekal. Dia takkan hilang. Dan sekali lagi, saya ingatkan, pembeli ubah kita disimpan di dalam RAM. Maknanya, setiap pembeli ubah yang kita simpan masa kita run program kita akan hilang bila kita tutup komputer kita. Jadi untuk dapat balik nilai pembeli ubah tu, kita kena run balik program kita. Sekarang kita tengok macam mana kita ikhtiarkan pembeli ubah dalam Python. Cara dia, kita pakai operator persamaan. Simbol dia adalah sama dengan. Di sebelah kiri simbol sama dengan, kita letak nama pembeli ubah. Dan di sebelah kanan, kita letakkan nilai dia. Nilai dia boleh jadi nombor, teks ataupun boolean. Saya belum explain pasal boolean, tapi kita akan tengok boolean dalam slide-slide depan nanti. Sekarang kita tengok apa jadi dalam memori atau RAM kita bila kita isytiharkan pembeli ubah. Contohnya, saya nak isytiharkan pembeli ubah bernama X. Kalau kita tengok di sini, X akan diberi satu alamat. Kemudian, nilai 5 dalam bentuk binary akan disimpan di alamat ni. Link antara X dan nilai 5 ni adalah alamat ni. Setiap kali program kita panggil X, dalam RAM dia akan cari alamat 0000. Dan kenapa nilai 5 ni disimpan dalam bentuk binary? Sebab dia komputer hanya faham nombor 1 dan 0, macam yang kita dah bincang sebelum ni. Kemudian, saya ikhtiar satu lagi pembeli ubah. Saya letakkan nilai 10.6 dalam pembeli ubah ni. Dan dalam RAM kita tengok pembeli ubah Y akan diberi satu alamat. Dan nilai ni dalam bentuk binary akan disimpan di alamat ni. Sekarang saya buat satu pembeli ubah baru bernama hasil. Dan nilai dia, saya tambah nilai dua pembeli ubah sebelum dia, X dan Y. Jadi macam yang saya cakap sebelum ni, di belah kiri tanda sama dengan adalah nama pembeli ubah. Tapi di belah kanan tanda sama dengan adalah nilai. Jadi apa Python akan buat? Dia akan cari nilai X, dia akan cari nilai Y, dia akan tambah kedua-dua nilai ni. Dalam RAM, dia akan pergi ke alamat X, dalam kes ni 0000. Kemudian dia akan pergi ke alamat Y, 0001. Ambil kedua-dua nilai ni, tambah dia dan simpan dekat alamat baru. Alamat baru ni adalah link untuk pembeli ubah hasil. Sama juga untuk pembeli ubah yang berjenis string. Dalam RAM, dia akan diberi satu alamat
dan nilai abu ni dalam bentuk binary akan disimpan di alamat ni. Sekali lagi saya nak ingatkan, walaupun abu ni adalah huruf, dalam RAM dia akan disimpan dalam bentuk binary. Macam mana dia disimpan dalam bentuk binary adalah setiap huruf tu akan diwakilkan oleh kod-kod binary yang tertentu. Tapi kalau kita fikir balik, macam mana komputer boleh bezakan kod binary yang digunakan untuk nombor dan kod binary yang digunakan untuk huruf? Soalan ni pun akan terjawab dalam slide-slide depan nanti. Sekarang kita tengok kenapa kita perlu sistem alamat bila kita simpan pembeli ubah dalam RAM kita. Untuk tu, bayangkan kita tak ada sistem alamat. Sekarang, bila saya buat pengisytiharan pembeli ubah, nilai tu akan terus ditulis dalam RAM. Link antara pembeli ubah dan nilai dah tak ada. Setiap kali kod kita panggil pembeli ubah X, komputer akan cari nilai 5. Berbanding sebelum ni, di mana bila kod kita panggil nilai X, komputer akan cari alamat X dan bukan nilai. Tapi dalam kes ni, alamat tu dah tak ada. Bila kod kita panggil nilai X, komputer akan cari nilai 5. Sekarang, saya buat satu lagi pembeli ubah. Nama dia Y, tapi nilai dia saya letak sama. Saya letak nilai 5. Dalam RAM, untuk ni tak ada masalah lagi. Dia boleh buat satu lokasi memori baru dan simpan nilai 5. Saya buat satu equation, saya tulis X sama dengan X tambah 2. Jadi apa yang saya cuba buat dekat sini adalah X pembeli ubah sama dengan X nilai tambah 2. X nilai adalah 5. Jadi dalam kod ni, X dipanggil supaya nilai X dikemas kini. Dulu nilai dia 5, sekarang nilai dia sepatutnya jadi 5 tambah 2, which is 7. Dekat baris ni, bila X dipanggil, komputer takkan cari alamat X sebab alamat dah tak ada. Dia akan cari nilai X. Nilai X adalah 5. Dan dekat sini, komputer akan jumpa dua lokasi memori yang ada nombor 5. Apa komputer akan buat? Dia akan anggap kedua-dua nombor 5 ni sebagai X. Dan bila dia laksanakan baris ni, kedua-dua lokasi memori ni akan dikemas kini ke nilai yang baru. Kita cuma nak ubah nilai X. Tapi sedangkan Y pun mempunyai nilai yang sama dengan X, nilai untuk Y pun diubah mengikut nilai X. Kerana kita tak ada alamat di tengah-tengah ni. Sekarang bila saya buat pembeli ubah baru bernama hasil dan saya samakan dia dengan Y tambah 10, saya expect dapat jawapan 15 sebab Y adalah 5. Saya tak ubah pun nilai Y. Tapi disebabkan masalah ni, hasil saya akan jadi 17 dan result yang saya dapat adalah salah. Satu analogi yang saya boleh bagi untuk sistem alamat tadi adalah yang macam ni. Contoh kita ada satu postman. Kita bagi arahan dekat postman ni untuk hantar surat pada Abu di Taman Tembikai. Abu yang kita nak surat ni sampai adalah Abu yang rumah dia bawah sini. Tapi dekat postman, kita cuma bagi tahu hantar surat pada Abu. Jadi, apa postman ni buat? Dia photostat surat ni banyak-banyak. Kemudian, dia pergi ke setiap rumah dalam taman ni, dia cari orang yang bernama Abu. Dengan cara ni, Abu yang tak berkenaan pun dapat surat kita. Jadi cara ni lambat dan tak tepat. Lambat sebab postman ni dia kena pergi ke setiap rumah dalam taman ni untuk cari orang yang bernama Abu. Dan dia tak tepat sebab Abu yang tak berkenaan pun dapat surat kita. Sekarang, setiap rumah dalam Taman Tembikai ni diberi satu alamat. Bila kita bagi arahan dekat postman ni, kita boleh kata hantar surat pada Abu beralamat 02. Jadi apa postman ni buat? Dia akan terus ke baris yang ketiga, cari rumah yang beralamat 02 dan bagi surat kita dekat Abu yang sepatutnya. Jadi cara ni dia cepat sebab dia tak perlu pergi ke setiap rumah dalam taman ni untuk cari Abu. Dia cuma perlu pergi ke alamat yang sepatutnya dan dia tepat kerana Abu-Abu lain tak dapat surat kita. Cuma Abu yang sepatutnya saja dapat. Saya harap analogi ni dapat tolong dalam memahami kenapa kita perlu sistem alamat dalam memori kita. Baik, sekarang kita tengok jenis-jenis data untuk pembeli ubah. Kita ada 3 jenis data utama dalam Python. Nombor, urutan dan boolean.
Dalam nombor, kita ada nombor bulat yang dipanggil integer, nombor bertitik perpuluhan yang dipanggil float, dan nombor kompleks. Untuk urutan, kita ada list, strings, dan tuples. Untuk boolean, boolean yang saya sebut sebelum ni, dia hanya terima nilai true dan false. Jenis data yang kita akan fokus kali ni adalah 5 ni. Integer, float, strings, list, dan boolean. Sekarang kita akan tengok jenis-jenis data ni dan cara penggunaan dia. Kalau kita tengok sistem memori dengan lebih mendalam, bentuk dia lebih kurang macam ni. Bila saya buat satu pengisytiharaan, nilai akan disimpan dalam RAM. Tapi pentafsir dia akan simpan maklumat jenis data nilai tu. Contohnya, saya isytihar X sama dengan 5. 5 ni kita tahu dia nombor bulat sebab dia tak ada titik perpuluhan. Jadi secara automatik pentafsir akan kelaskan nilai ni sebagai jenis data int. Int bermakna integer. Sama juga dengan contoh yang kedua, saya isytiharkan Y sama dengan 10.6. Nilai 10.6 akan disimpan di dalam RAM, tapi maklumat jenis data tu akan disimpan oleh pentafsir. Sama juga dengan pembeliubah nama. Nama diberi nilai abu. Bila dalam RAM, abu ni akan disimpan dalam bentuk binary. Jadi macam mana komputer nak tahu kata binary ni adalah untuk huruf? Adalah melalui jenis data yang disimpan dalam pentafsir. Pentafsir akan kelaskan lokasi memori yang ada binary abu sebagai string. Jadi dah terjawab persoalan kita tadi, di mana kita persoal macam mana komputer boleh membezakan kod binary yang melambangkan nombor dan kod binary yang melambangkan huruf. Jadi dalam video ni kita dah cover bahagian teknikal untuk pembeliubah dalam programming. Untuk buat kod pembeliubah ni, kita akan sambung dalam video seterusnya. Macam saya cakap tadi, kita akan tengok 5 jenis data ni. Dalam video seterusnya nanti, saya akan tunjuk cara kita kod dan cara kita guna 5 jenis data ni. So saya harap kamu semua faham apa yang saya cuba sampaikan hari ni. Hari ni kita tengok pembeliubah tu dari segi teknikal. Kita tengok cara kita buat pengisytiharaan, macam mana dia disimpan dalam memori, sistem alamat dalam memori kita. Dan untuk video seterusnya nanti kita akan buat kod. Jadi kalau ada soalan berkaitan dengan topik hari ni, boleh tanya saya di dalam comment section di bawah. Terima kasih.